أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat sama-sama kita menunaikan salat fardu maghrib, diberi kelapangan kepada kita untuk duduk-duduk lagi sementara kita menunggu menunaikan salat fardu isya. Pada malam ini kita akan berkongsi melalui kitab. Pada malam ini kita akan buka kitab baru ni tuan-tuan. Dulu kalau sebelum-sebelum ni bersama dengan saya kita gunakan, kita merujuk kepada kitab yang dikarang oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran Al-Azim. Tapi sebelum Ramadan baru ni, hujung Sya'ban, kita telah tamatkan kitab itu, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi pada malam ini saya bercadanglah untuk kita menggunakan kitab lain pula. Malam ini kita nak berkongsi melalui kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin, kitab himpunan hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita lihat kitab ini pula lah. Kalau belum ada lagi lah ya tuan-tuan ya, kalau ada belum ada ustaz-ustaz lain gunakan kitab ini, maknanya kita akan guna kitab ini lah. Tapi kalau tak ada, kalau ada nanti kita akan beralih kepada kitab lain. Nanti kita akan tengok macam mana. Untuk tuan-tuan, malam ini kita akan lihat di bab yang berkaitan dengan Imam An-Nawawi menganjurkan, bukan Imam Nawawi menganjurkan, tapi Imam Nawawi menghimpunkan hadis-hadis yang Nabi SAW menganjurkan supaya memperbanyakkan amal saleh pada usia ketika usia sudah meningkat. Terdapat hadis-hadis yang Nabi SAW menganjurkan kepada kita orang Islam ni memperbanyakkan amal saleh pada ketika usia sudah meningkat. Sebelum kita melihat pada hadis-hadis itu, kita lihat dulu kepada firman Allah yang berkaitan dengan tajuk ni. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fatir, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man yatadhakkara wa ja'akum nadhir. Surah Fatir ayat 37. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk supaya kamu berfikir, bagi orang-orang yang mahu berfikir. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man yatadhakkar, untuk kamu berfikir, untuk kami panjangkan usia kepada kamu, untuk kamu boleh berfikir. Tetapi boleh berfikir itu bagi mereka yang mahu berfikir. Waja'akumun nadhir, sedangkan telah datang kepada kamu seorang pemberi peringatan. Firman Allah dalam surah Fatir ini memberi tahu kepada kita Allah Subhanahu wa taala telah memanjangkan usia. Usia itu
diberikan lama kepada manusia ni oleh sebahagian manusia ni, sehingga lanjut usianya supaya dia dapat berfikir gitu kan. Berfikir maksudnya dia melakukan ketaatan kepada Allah. Berfikir, fikir maknanya dia adalah hamba Allah yang diberikan usia, lalu dia beribadah. Salah satu daripada bentuk amal soleh itu ialah ibadah. Ada lagi bentuk yang lain selain daripada ibadah, amal soleh. Amal soleh dalam bentuk yang lain boleh buat juga apa sahajalah kebaikan-kebaikan yang dia mampu buat. Namun kebiasaannya bila lanjut usia sangatnya, yang mampu dibuatnya ialah ibadah saja. Nah, baik. Waja'akumun nazir, sedangkan telah datang kepada kamu pemberi peringatan. Pemberi peringatan kepada manusia ini ialah Rasul yang dimaksudkan di situ. Pemberi peringatan itu telah datang kepada kamu, orang yang memberi peringatan, orang yang telah menyampaikan ajaran, yaitu Islam, yang telah menyampaikan Al-Quran, yang telah menyampaikan apa-apa sahaja yang berkaitan dengan agama, yaitu Rasulullah SAW telah memberitahu, telah datang dan menyampaikan ajaran itu. Kalau manusia tidak lagi beriman, manusia tidak lagi beramal, maka rugilah. Maksudnya situ ya. Maksudnya manusia siapa yang terlepas daripada melakukan kebaikan, rugilah dia. Sebab apa? Sedangkan Nabi yang menyampaikan ajaran Islam itu telah pun dihantar, telah hantar pun tak sampai kok pelik itu, kira gitu. Baik, tapi begitulah dunia. Sebahagian orang berfikir, lalu dia akan dapat. Dia berfikir, dia merenung dalam hidup dia nak guna untuk apa. Pada usia tertentu, pada tahap-tahap usia manusia ni, dia akan datang fikiran. Masa muda kita bermegagah, kita mencari kesenangan semua. Bila sampai satu tahap, kita pun berfikir kita kena bahagikan hidup kita ni. Dalam hidup kita ni kita kena bahagikan juga untuk kebahagiaan dunia, untuk kena cari juga untuk kebahagiaan akhirat. Pada waktu itulah kalau orang tu ambil dan sambung berfikir itu, dia insya-Allah akan dapatlah. Orang yang jenis datang buah fikiran itu, tapi dia tinggal. Datang idea tu, kita ni usia 40 lebih dia akan datanglah. Kena bahagi-bahagikan buat hidup ni. Dalam hidup ada mari dah idea tu kat dia, tapi dah lempar tepi. Layar ni, idea ni karut ni, dia tinggal. Lalu dia pun lalu dia tak ambil dahululah urusan agamanya, urusan ibadahnya, meningkatkan kebaikan dalam hidup, amal soleh, meningkatkan ilmu, tak ada. Lalu tinggal. Sedangkan telah diberi peringatan kepadanya. Baik, hadis, kita lihat hadis yang pertama, tuan-tuan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanah, rawahu al-Bukhari. Qala al-ulama ma'nahu lam yatruk lahu 'uzran id amhalahu hadhihi al-muddah, yuqalu a'dzara ar-rajul idza balagha ghayat al-'uzr. Ini pencerahan terhadap hadis waktu segi. Berkata para ulama, Abu Hurairah telah meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda telah bersabda,
Allah tidak akan menerima uzur. Tak menerima uzur ni maknanya tak menerima alasan daripada seseorang setelah dia menangguhkan atau dia telah memanjangkan akhara ajalahu, dia telah memanjangkan tempoh hidup seseorang itu hatta balagha sittina sanah, sehingga mencapai 60 tahun. Seseorang yang Allah telah sampaikan dia pada umur 60 tahun, Allah tak terima lagi alasan pada dia tak cukup masa. Sebab usia dah sampai 60 masih juga masih lagi tidak jika lah seseorang itu dia tidak lagi ada kesedaran dalam hati dia bahawa kita ni akan mati, kita ni akan duduk dunia ni sekejap saja. Dia pun dah tengok tubuh badan dia pun dah berubah daripada kanak-kanak kepada dewasa, remaja, dewasa, gagah, betul lemah balik. Dia dah tengok semua tu, tapi tak datang kepada dia kesedaran tu, tak datang juga. Kalau dah meninggal dalam keadaan tanpa dia bertaubat, tanpa dia berbuat kebaikan dan kebajikan, kata Rasulullah SAW sabda ni, maksudnya seorang itu tidak lagi diberikan, tak ada lagi lah nak kata alasan. Oleh saya ni tak cukup lagi, patutnya ada maksud hati, patutnya saya ni ada diberikan waktu lagi untuk saya, ada dah alasan 60 tahun. Alhamdulillah, orang kita ni, masyarakat Malaysia ni lah, saya dengar dalam berita beberapa bulan lepas, umur orang Malaysia ni dia meningkat purata je lah kan. Purata umur masyarakat ni diukur kan, ada statistik dia. Umur orang Malaysia ni meningkat. Dulu pendek sikit, sekarang dah jadi 70 ke 72 macam tu. Purata orang Malaysia ni dia pergi ke tahap tu, kebiasaan. Dulu rendah lagi lah, tak tahulah berapa. Dia kata dia dah meningkat. Tahap kesihatan orang kita ni semakin bagus. Mungkin teknologi perubatan ke, kesedaran pemakanan ke, apa semua tak tahulah sebab apa dia. Tapi dia punya purata usia tu meningkat. Yang Nabi sebut 60. Yang Nabi sebut ni bukanlah semestinya orang tu akan mati 60. Maknanya siapa yang hidup sampai umur 60 tahun tapi tak dan juga nak bertaubat, Allah tak terima dah, dia kata. Sebab apa ni? Sebab 60 ni usia kematangan manusia ialah 40. Nah, pada 40 ni dia kewarasan berfikir, mari lah. Dulu masa dia muda 20-an, awal 30-an, dia guna emosi macam dia mari 40, manusia ni dia mula rasional, dia mula berfikir dengan rasional, dia tak guna banyak sangat emosi. Rasional bermula di situ. Dulu sebab gagah tu masih kan, sebab bila 40 ni dia dah kurang sikit, dia rasa mula nak ada kesedaran, dia mula berfikir dengan rasional. Pada waktu itu nak, bukanlah semestinya 40 tahun, 40-an area tu lah umur manusia, dia akan jadi macam tu. Jadi umur 60 ni kalau dah juga kalau tak sampai juga maknanya terus lah tu. Mana satu peringatan untuk kita. Kata-kata Rasulullah ni tidaklah membawa maksud setiap orang yang umur pada umur sekian ni dia tidak akan bertaubat, tidak. Tapi dia satu peringatan supaya orang Islam jangan tangguh lama-lama untuk bertaubat.
jangan takut pada usia terlalu tua untuk dikatakan nak kembali kepada agama, nak ambil urusan agama. Baik. Kemudian seterusnya, hadis yang seterusnya ialah hadis daripada Ibn Abbas. Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kana Umar radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'a asyakh Badr faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi faqala lima yadkhulu hadha ma'ana wa lana abna'u mithl faqala Umar innahu min haitsu 'alimtum fada'ani dhata yawmin فأدخلني معهم فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريكم قال ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح النصر يعني surah النصر فقال لهم أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصر وفتح علينا. Masa sebahagian daripada hadis baru kita tengok terjemahannya daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kana Umar radhiyallahu anhu yudkhiluni, adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar mengajak aku, kata Ibn Abbas. Ibn Abbas ni dia muda berbanding dengan apa ni Umar Al-Khattab, sangat muda. Jadi dia kata, Umar Al-Khattab ni dia ajak aku bersama para sahabat yang sudah usia meningkat, maknanya usia yang sudah tua lah, berjumpa dengan sahabat-sahabat yang sudah berusia, yang mana mereka ni pernah mengikuti perang Badar. Geng-geng yang ada dalam perang Badar dulu tu, Umar ajak Ibn Abbas berjumpa dengan mereka. Maknanya orang dah tua lah. Sebab apa? Ni geng-geng orang masuk dengan Badar. Kan Badar ni di awal Islam. Baik. Dan seolah sebahagian mereka tidak selesa dengan keberadaan, kata Ibn Abbas. Biasalah dalam satu pertemuan, geng-geng orang-orang senior semua, tiba-tiba ada orang muda seorang. Jadi adalah sebahagian terasa, kenapa ada budak ni seorang ni? Dan ada yang berkata, dan mereka berkata, kenapa orang muda ni ada dalam ni sekali ni dengan kita? Padahal dia ni serupa lebih kurang anak-anak kita je ni. Sebaya dengan kita, sebaya dengan anak-anak kita ni, kenapa dia mari masuk geng dengan kita? Tak selesa. Ya, dia nak melawak ke apa pun susah lah. Ada orang budak-budak, ada budak-budak muda ni dia sesekat kan. Jadi lalu Umar radhiyallahu anhu berkata, Umar kata, pemuda ini seperti yang kamu tengok. Pemuda ni seperti mana yang kamu saksikan. Kemudian pada suatu hari Umar kembali mengundangku dan mengikutku dengan mereka, dan menurutku Umar mengundangku ketika itu untuk menunjukkan kelebihanku kepada mereka. Hari yang lain pula, dia habis takat tu, hari yang lain Umar ajak sekali lagi Ibnu Abbas jumpa dengan geng-geng ni pula sekali lagi. Geng-geng yang tadi kata orang muda ada dalam grup kita ni. Sekali lagi ada pertemuan, Umar ajak lagi Ibn Abbas pergi berjalan. Ibn Abbas berkata, aku menyangka, maknanya pada Ibn Abbas, Ibn Umar ajak Umar, bukan Ibn Umar, Umar ajak Ibn Abbas ni kerana
nak menzahirkan kelebihan yang ada pada Ibnu Abbas. Ya. Masa hari itu tak ada nak beritahu. Ma taqulu fi qaulillahi ta'ala. Kemudian pada satu hari Umar ajak sekali lagi dan dengan mengikutkan aku, dengan membawa aku bersama-sama dengan mereka. Dan pada pandangan aku diundang oleh Umar ni supaya dia dapat tunjukkan kelebihan yang ada pada aku, kata Ibn Abbas. Kemudian Umar bertanya, sebab tu dia berpendapat begitu. Dalam khalayak ramai-ramai gitu, Ibnu Abbas ditanya oleh Umar Al-Khattab. Dia tanya, apa pendapat kamu tentang firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath? Idza jaa nasrullahi wal fath. Apa maksud ijazah idza jaa nasrullahi wal fath? Maksudnya apabila telah datang pertolongan daripada Allah dan kemenangan. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Masuk idza jaa nasrullah daripada surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kan. Dia tanya, Umar tanya kepada Ibnu Abbas. Umar tanya kepada sahabat-sahabat semua. Dia nak tunjuk kehebatan Ibnu Abbas. Ditanya kepada sahabat-sahabat yang lain. Selalu sebahagian daripada sahabat-sahabat ni pun jawab. Maksud ayat ni, ayat apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Apa pendapat korang masuk ayat ni? Lalu adalah sebahagian sahabat kata, maksud ayat ni kita diperintahkan untuk memuji Allah, memohon keampunan jika kita menang dan dibukakan fakta, maknanya diberikan kemenangan dalam perang dengan orang kafir. Kita kena pujilah Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath di sini ialah konteks peperangannya ialah dengan orang kafir ini. Jangan baca pula ketika berbalah dengan orang Islam, tak boleh. Kena dengan orang kafir, berperang, bukan dalam urusan lain, berperang. Sebab masa tu mereka berperang, orang Islam dengan orang kafir berperang. Bila dah habis, sampai ke tahap orang Islam dah menang, Mekah, Madinah boleh dibuka lah. Lalu tu ayat ni. Lalu ditanya kepada sahabat satu hari ini, ditanya kepada sahabat Rasulullah yang lain, kenapa ayat ni bagi tahu apa ni? Mereka pun berpendapat kata kita disuruh untuk memuji Allah sebab Allah dah bagi dah kemenangan. Dah beri kemenangan kepada orang Islam dah dalam melawan orang kafir yang menentang Islam. Kemudian Umar bertanya kepada aku. Kata Ibnu Abbas, Umar tanya aku. Selepas orang tu jawab, Umar tanya aku, iaitu Ibnu Abbas. Apakah betul makna itu? Ditanya kepada Ibnu Abbas. Kataku menjawab. Kata Ibnu Abbas, aku jawab tak betul. Jawapan orang tadi itu tak betul lah, maksudnya dia kata tak betul. Lalu Umar pun bertanya. Umar tanya, kalau tak betul, macam mana yang betul? Macam mana yang jawapannya betulnya? Lalu Ibnu Abbas pun menjawab, qala la fama taqul? Qultu huwa ajalun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ni, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang kemenangan dan apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.
Kata Ibnu Abbas, maksud ayat ni ialah Allah nak bagi tahu usia Rasulullah sudah hampir dengan kematian. Ayat ni isyarat dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas. Yaitu idza jaa nasrullah wal fath wa dzalika 'alamatul ajal fasabbih bihamdi rabbik. Dengan maksud kata dia apabila kita baca huwa ajal Rasulullah, kata Ibnu Abbas, ia ni adalah isyarat ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin dekat. A'lamu lahu, Allah telah memberitahu kepadanya begitu. Qal, dengan firman idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang kemenangan, apabila telah datang pertolongan dan kemenangan. Kata Ibnu Abbas, wa dzalika alamah, inilah tanda dan ajal mendekat. Fasabbih, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfirhu, dan mohonlah keampunan kepadanya. Innahu kana tawwaban, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala itu Maha menerima taubat. Faqala Umar radhiyallahu anhu, ma a'lamu minha illa ma taqul. Lalu Umar radhiyallahu anhu menjawab, lepas Ibnu Abbas kata macam tu, barulah Umar kata, aku tak tahu perkara ni kecuali selepas kamu bagi tahu tadi. Kenapa Ibnu Abbas kata ayat ni memberi isyarat kepada dekatnya kewafatan Rasulullah? Sebabnya tugas Rasulullah, Ibnu Abbas tengok kepintaran dalam memahami ayat yang ada pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, cerahnya hati Ibnu Abbas dalam memahami ayat Al-Quran. Semua orang bila baca ayat tu, idza jaa nasrullah, bila datang pertolongan dan kemenangan. Sahabat-sahabat lain kata, oh, maksudnya bila datang, bila dah Allah tolong kita, maka kita kena bersyukurlah, kena beristighfar, kena memuji Allah. Maksudnya begitu. Nah, bila ditanya Umar radhiyallahu anhu tanya Ibnu Abbas, Ibnu Abbas kata bukan maksud ayat tu bukan nak bagi tahu tu. Maksud ayat tu nak bagi tahu apabila telah datang ke pertolongan dan kemenangan, ia merupakan satu petanda bahawa ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dekat. Sebab apa? Sebab tugas Rasulullah telah hampir sempurna. Nabi SAW diutuskan oleh Allah untuk menyampaikan ajaran Islam. Nabi pun start menyampaikan daripada ajaran Islam tu dalam keadaan dia bersendirian seorang-seorang, menyampaikan kepada orang yang terdekat dahulu secara sulit. 3 tahun dalam keadaan sulit, 3 tahun yang bagi tahu kau orang ni sikit-sikit, senyap-senyap bagi tahu senyap-senyap. Kemudian bila dah ada pengikut sikit, barulah beritahu secara terang-terangan. Kemudian dalam terang-terangan tu Nabi menerima tentangan. Lalu Nabi gunakan macam-macam bantuan tok saudara dia, tok saudara ni orang-orang yang ada kuasa. Nabi gunakan sikit nama kumpulan tu dengan kuasa, dengan usaha yang kuat daripada dia sendiri. Kan Datuk bapa saudara kepada Rasulullah tu, walaupun dia tidak Islam tetapi orang yang disegani. Lalu di situ orang tak boleh nak buat sesuka hati juga lah.
lalu berselindung di situ. Nabi pun berusaha dengan cara menyebarkan Islam lagi, tapi orang tak berani nak bunuh kerana dia pak saudara kepada orang besar Mekah kan? Dan dia juga cucu kepada Abdul Muttalib, pembesar Mekah. Jadi jadi Nabi SAW berusaha menyampaikan Islam. Kemudian apabila tentangan itu datang makin lama makin kuat, bila dah orang-orang yang disegani oleh masyarakat Quraisy, orang kafir, tengok orang-orang yang disegani oleh mereka sudah tidak ada lagi, sampai ke tahap Rasulullah ni diburu untuk dibunuh. Tapi Nabi SAW mencari jalan macam mana menyelamatkan diri, macam mana untuk dia menyebarkan Islam sampai ke tahap perlu berhijrah. Dia berhijrah, sampailah dia pergi buka ke Madinah. Kemudian bila Madinah diterima, dia perkukuhkan kedudukan dia di situ. Kemudian bila dia dah kukuh, dia datang balik ke Mekah untuk menawan balik Mekah. Peristiwa bagaimana Rasulullah SAW melalui liku-liku dakwah secara umum, nak bawa ajaran Islam sampailah ke tahap Mekah ni diterima semua, menerima seluruh orang Mekah terima Islam semula. Sepabilah maknanya penentangan secara keras masyarakat Quraisy dahulu lenyap dah, habis terima Islam dah. Madinah terima Islam, sini pun terima Islam. Biasalah minoritinya adalah yang bukan Islam dulu juga sekali, tapi tak apalah, yang pentingnya minoritinya telah Islam, dah menguasai, masuk Mekah balik. Itulah maksudnya kemenangan orang Islam. Nabi telah berjaya merealisasikan dakwah yang telah diutuskan oleh Allah, sempurna dalam penyampaian dakwah itu. Dan Islam pun telah semua intipati ajaran Islam itu telah pun dilakukan oleh Rasulullah, telah diamalkan, telah dibuat, telah disampaikan dalam tempoh 23 tahun itu. Maka turunlah ayat idza jaa Rasulullah, apabila datang pertolongan dan kemenangan telah sampai, maka habis adalah tugas dia dalam penyampaian ajaran Islam. Bila dah habis tugas dia, maknanya dia akan diambil semula dan dia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ajal, akan sampai ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi Ibnu Abbas, orang muda, sahabat-sahabat Rasulullah yang Umar bawa pergi berjumpa tu, orang yang dah orang yang dewasa. Maknanya kenapa di sini Imam Nawawi bubuh hadis ni duduk dalam tajuk ni, bahawa untuk memberitahu bahawa orang-orang yang dewasa dia juga boleh mempelajari sesuatu daripada orang muda. Memang orang tua, orang yang berusia banyak pengalaman, dia banyak pengetahuan, tetapi ada keadaan dan waktunya dia juga perlu mengambil daripada orang muda. Ibnu Abbas tu orang muda, tapi Ibnu Abbas ni siapa? Ibnu Abbas ni orang yang Nabi SAW doakan kepadanya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah pernah doakan kepada Ibnu Abbas, Nabi SAW pernah mendoakan kepada Allah supaya Allah faqihhu fid din, fahamkan dia tentang agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepadanya. Nabi minta kepada Allah, ajarkan kepada dia ilmu tafsir Al-Quran, memahami tafsir Al-Quran dengan baik. Jadi Ibnu Abbas ni oleh kerana ada doa daripada Nabi SAW, hadis itu sahih,
maka ulama mengutamakan, meletakkan kata-kata Ibn Abbas dalam menafsirkan Al-Quran ni, dia ada nilai tersendiri. Ibn Abbas yang kata ni, sebab makna Ibn Abbas ni orang yang pernah didoakan oleh Rasulullah supaya pandaikan dia dalam ilmu tafsir Al-Quran, alimut ta'wil, ajarkan kepadanya ilmu ta'wil. Situ termasuklah penafsiran Al-Quran. Baik, mengambil sesuatu daripada golongan muda dalam bentuk perkara-perkara yang berfaedah. Jadi satunya ilmu. Kadang-kadang yang muda ada ilmu tu, lalu dia berkongsi, kalau orang tu kita kena mudah menerima. Sahabat Rasulullah SAW kan dalam awal cerita ni tadi, dia agak kurang selesa dengan kehadiran orang muda seorang, iaitu Ibn Abbas, duduk dalam kumpulan tu. Jadi dia tak selesa tu, adalah isyarat-isyarat menunjukkan tak selesa. Lalu lain kali Umar Al-Khattab masa berjumpa, dia nak berjumpa dengan sahabat-sahabat tu, masa nak berjumpa dengan sahabat tu, dia bawa lagi Ibn Abbas. Dia bawa lagi tu untuk dia zahirkan. Satu masa dia nak jelaskan bahawa orang ni kita boleh ambil pelajaran daripada dia. Dia ni ada pengetahuan yang luas dalam bidang dia. Walaupun kita sudah berusia, kita boleh ambil daripada dia sesuatu. Jadi penafsiran tadi itulah, penafsiran yang disebut oleh seorang daripada sahabat-sahabat yang berhimpun itu tadi tidak tepat. Yang tepatnya ialah yang disebutkan oleh Ibn Abbas itu. Lalu Umar radhiyallahu anhu membuktikan bahawa kata-kata Ibn Abbas itu benar dengan dia tu mengaku di kalangan para sahabat. Dia mengaku, aku tak tahu apa yang kamu kata ni, aku tak tahu sebelum ni, sehinggalah kamu bagi tahu bahawa aku faham maksud. Maknanya mengiktiraf kehebatan Ibn Abbas di hadapan orang yang lebih usianya. Baik, panjang sikit lah. Hadis ini pendek, tapi penjelasan dia terangkan panjang sikit. Baik, kemudian tuan-tuan, seterusnya kita lihat satu lagi kenapa hadis ini diletakkan dalam tajuk ini ialah kerana Rasulullah SAW setelah sampai tahap kemenangan. Tahap kemenangan ni umur Nabi SAW dah pada usia berapa? 60 tahun, dekat-dekat 60 tahun nak sampai dah tahap kemenangan. Bila sampai tahap kemenangan, dan Nabi SAW selepas kemenangan tu wafat. Jadi kewafatan Rasulullah pada usia 60 lebih adalah isyarat bahawa umur manusia ni begitulah keadaannya, lingkungan tersebut. Baik, kemudian kita dengar azan lah. Kita bagi laluan untuk azan. Lepas tu kita boleh sambung, kita boleh sambung tadi panjang lah nanti.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baiklah tuan-tuan dan puan rahmati Allah, kita sambung dengan dua hadis yang pendek saja dan kemudian kita tutup, yaitu hadis Anas, daripada Anas radhiyallahu anhu qala, daripada Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, Inna Allah azza wa jalla taba'a al-wahya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatih hatta tuwfiya aktsara ma kana al-wahyu. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, yaitu daripada Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa bahwasanya Allah azza wa jalla terus menerus, Anas kata Allah azza wa jalla terus menerus menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah menjelang kewafatan. Maknanya Nabi ini Allah turunkan wahyu kepada dia sepanjang 23 tahun itu diturunkan wahyu. Allah terus menerus turunkan wahyu kepada dia. Bahkan kata Anas lagi, bahkan bertambah banyak di saat beliau hampir wafat. Ayat Al-Quran turun lagi. Dah dekat nak mati dah, turun ayat lagi. Allah turunkan ayat lagi. Baik. Kenapa hadis ini diperdalam ni? Ini menunjukkan pada usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menikah, tapi masih lagi banyak melakukan kebaikan, menyampaikan ayat-ayat Allah turun lagi, buat urusan lagi, masih ada lagi ya. Masih ada masa lagi, maka diturunkan ayat kepadanya. Diturunkan, lalu dia kena menyampaikan, memberitahu kepada orang, kena menjelaskan, kena sampaikan ajaran, kena sampaikan ayat itu sampai orang lain tahu. Baik. Kemudian hadis yang terakhir untuk kita malam ini, an Jabir radhiyallahu anhu qala, daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yub'atu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih, setiap hamba itu akan dibangkitkan dari kuburnya sesuai dengan keadaan ketika dia meninggal. Yub'atu 'ala ma mata 'alaihi.
setiap manusia itu akan dibangkitkan dari kuburnya sesuai dengan keadaan dia ketika ia meninggal. Hadis ini juga kita perlu pencerahan sedikit. Ini sebab mungkin kerana hadis inilah ramai kita tengok orang yang dia nak mati di Mekah, kan? Lepas tu ada orang dia tak nak mati di hospital, sakit macam mana pun dia tak nak pergi hospital, biarlah nak mati di rumah. Atau mungkin kerana salah faham dia terhadap hadis ini. Seseorang itu dibangkitkan sebagaimana dia akan mati, maksudnya bagaimana perangai dia, tingkah laku dia, amalan yang dia telah buat semasa akhir hayatnya, kebiasaan dalam kehidupan dia di akhir-akhir hayatnya. Maknanya kalau dia ni seorang yang jenis kaki sembahyang masjid, maksudnya begitu, ataupun dia jenis orang yang kerap bersedekah, ataupun orang yang jenis banyak melontarkan senyuman, itu kebaikan lah. Dia buat baik, masa dia buat baik masa dalam hayatnya, tambah-tambah lagi di hujung hayatnya dia bagus. Dia ni begitu, bukan maksud mati di hospital tempat tak bagus, mati di rumah lah supaya jadi bagus. Oh tidak, bukan maksud begitu. Faham orang dulu waktu sorry lah, tak nak hospital kemana-mana pun tak nak biarlah aku mati di rumah. Dapat apa beza mati rumah dengan mati hospital? Sama lah. Sama je. Bahkan lebih baik mati di hospital lagi, sebabnya berusaha lah berusaha untuk merawat penyakit semua. Kalau di rumah gitu kan, bukannya ada alat sangat, tak ada orang yang berkebolehan memantau. Tapi dah karena salah faham tadi, maka menganggap bahawa mati di rumah itu baik. Maksudnya ialah kebaikan yang dilakukan oleh orang itu masa dia hidup, apa benda? Maka kebaikan amal soleh ni dia bukan hanya dari satu sudut ibadat semata-mata. Amal soleh ni kan seperti mana yang telah pernah saya jelaskan di sini juga, ada 3 lapangan amal soleh yang mana setiap orang ni dia kena buat 3 boleh akan jadi satu saja amal soleh. Dia kena 3 lapangan amal soleh dalam bentuk ibadat, amal soleh dalam bentuk hubungan dia dengan manusia, amal soleh dia dengan alam. 3 ya, dalam kita kehidupan beribadah itu macam mana kena selesai. Itu satu jalan daripada amal soleh kita. Kita dengan orang selesai tak? Kita dengan orang ni ada masalah dengan orang, jenis orang macam mana kita dengan orang, menyakiti orang ke, jenis mau buat apa dengan orang. Kalau kita orang yang bebas daripada semua kesalahan dengan orang ni, alhamdulillah lah. Lepas tu dengan alam kita ni jenis mana? Yang 3 tu pengabdian kepada Allah. Amal soleh, melakukan amal soleh juga. Jadi tak boleh kita kata nak dari sudut ibadat saja saya settle ke ibadat dengan orang, tak dia tak nak urusan kita dengan orang, jadi hubungan tak bagus ke, berfitnah, mati ham orang lah apa semua, itu tak diperbaiki. Jadi ini kena 3 sudut tu kena sesuaikan. Itulah yang dikatakan mati dia akan dibangkitkan di hari akhirat dalam keadaan dia mati sebagaimana dia mati kerana mati. Jadi selesai bagus semua lah. Baik ya, itulah yang dimaksudkan dengan tajuk ini, anjuran memperbanyakkan amal soleh pada usia yang sudah ketika usia meningkat. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua pesan-pesan yang ada dalam hadis ini,
memberi manfaat kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.